kepada you guys yang macam betul-betul nak tahu apa yang berlaku ni sebenarnya kan dengan program asal content creator. Kena scam berjemaah lah, apa YouTuber Indonesia, Malaysia kena scam tu semua. Saya ada sediakan korang laporan yang saya dah buat lebih kurang 2-3 minggu ke belakang. Dan untuk pengetahuan korang, laporan tersebut saya masih lagi update sampai syuting hari ni, lebih kurang pukul 1.40 16 Januari. Okey, laporan scam ASEAN Content Creator laporan oleh Cikgu Luan. Laporan ini akan diupdate secara berkala. Sekiranya mahu laporkan apa-apa bukti atau maklumat mengenai scammer, sila email kepada Cikgu Luan 02@gmail.com. Sebelum saya teruskan laporan ni, saya just nak rungkaikan, just nak rumuskan terlebih dahulu. Basically penganjur ni memang tak bayar duit kepada kita orang dan tak memberikan apa-apa update kepada peserta. Apabila peserta bertanya apa yang sepatutnya grup tu buat dan next video tu bila tu semua, dia jawab secara tak berapa betul lah. Dan korang akan dapati dalam laporan ni, penganjur dia didapati telah berbohong dan telah memungkiri janji sebanyak 7 kali, direkod dan bukti ada dalam laporan lah. Dan juga kat sini bila kita scroll ke bawah ada agreement. Maksudnya setiap daripada YouTuber macam saya, Project Kadok tu semua ada menerima agreement daripada pihak dia dan juga pihak saya. Korang boleh tengok lah apa dia punya agreement dia sendiri. Tapi saya just nak highlight kan you guys, menyediakan 4 video. Contoh akan dibayar bermula 30 November sampailah 30 April. Sepatutnya dibayar lah. Okay, RM4,000 satu bulan, right? Adalah dia punya maklumat-maklumat kat sini. Kalau korang nampak Azri Al-Azhar tu semua, Brunei, dia punya alamat siap. So kalau macam korang nak cari scammer ni, korang boleh cari sekarang lah sebenarnya. Okay, macam mana package dia? Okay, package dia saya pun dah dekat kat sini. Basically package dia adalah dia punya deposit dia, kemudian sama ada korang boleh bayar full secara terus 6 bulan ataupun kena bayar deposit dulu, kemudian baru boleh teruskan bayar secara deposit. Dan siapa penganjur ni? Okey, penganjur ni first things first, kita kena cakap yang dia ni adalah warga negara Brunei. Yang itu yang kita tahulah berdasarkan dia punya conversation bersama dengan speaker, YouTuber, bersama dengan personal chat saya bersama dengan dia tu semua. Dia ada 3 alias guys. 3 alias ni bermaksud dia ada 3 nama yang berbeza yang saya dapatilah. Yang pertama kalau korang tengok, ni nampak Muhammad Albi. Saya pun ada bagi Facebook, Instagram, session live, WhatsApp, email, semua saya dah letak dalam laporan ni supaya korang boleh tengok sendirilah. Okey, dia punya alamat ni. Ni geng-geng Brunei ni, saya minta tolong untuk carikan mamat ni segera dan minta dia push untuk bayar kami. Kemudian refund peserta-peserta kerana dia jelas berbohongi kita orang. Okey, ni gambar-gambar dia lah. Ni adalah session live saya bersama dengan Albi ni lah. Dah 3 kali live. Antara syarat-syaratnya dalam agreement juga kena membantu promosi marketing. Dah 3 kali kami buat. Dan masalahnya buat video live ni dah, kata apa, setiap kali nak buat live mesti last minute lah. Mesti last minute, minta video pun last minute, semua benda last minute. Alias kedua, Muhammad Azri Al-Azhar bin Edham Khalid. Yang ini kalau korang nampak dalam ni, ini adalah IC polis. Saya mula-mula macam tak tahulah dia ni betul ke polis. Tapi bila saya tanya kenalan saya dekat Brunei, ya memang betul Mamat ni bekas polis sebenarnya. Tetapi ketika mana dia kontak kami tu semua, dia dah keluar daripada department polis ke apa, tak sure lah. Alias yang ketiga, yang ni saya pelik sikit lah. So dia ada alias yang ketiga, dia dipanggil sebagai AJ Khalid. AJ Khalid ni kenapa dia panggil macam tu saya tak sure. Tapi alias tersebut saya nampak dia buat untuk mengenengahkan diri dia sebagai pengarah ataupun editor kepada video-video production ataupun TV dan sebagainya lah. Okay, pada 10 Ogos pernah berbalas WhatsApp bersama penganjur. Yang ni saya pernah berbalas WhatsApp dengan dia. So saya dapati rupa-rupanya si AJ Khalid ni dia pernah buat movie yang bernama Jalan Pasir Putih. Jalan Pasir Putih ni korang boleh tengok kat YouTube, konsert sahaja Jalan Pasir Putih. Ni Camlight Studio. Yang ni movie dia ni. Kalau kita buka sekejap, ni Pasir Putih Camlight Studio. Okay, dia memang pernah lah menerbitkan movie, tapi saya tak sure lah berjaya ke tak berjaya. Okey, nampak ni pengarah AJ Khalid. Ya, ini memang dia. To prove my point sekali lagi, Jalan Pasir Putih, Jalan Pasir Putih Brunei, mesti keluar punya kat sini. Okey, ni jalan filem Jalan Pasir Putih dilancarkan. Okey, ini adalah launching lah, program launching dia lah kan. Semua yang terlibat tu semua kan. So yep, so patah balik kepada scam report tadi. Ini pun muka dia lah. Sepanjang saya dapat cari dia lah, sebagai detektif uluan ni, buat laporan 2-3 minggu fikir pasal kau ni. Ni lah sebab dia kan tak nak bayar sangat kan. Ni tengok Muhammad ni sado. Muka-muka scam ni, muka-muka ada masalah hutang. Yang ni yang saya nak ceritakan macam mana Albi ni dia 7 kali memungkiri janji kita orang. Okey, kali yang pertama, pada tarikh 1 Disember ni 2020, penganjur minta kami sediakan invoice, which is kami dah sediakan.
Dan kalau korang tengok dalam WhatsApp ni, apa yang menariknya adalah setiap benda diminta mesti urgent. Kalau korang nampak ni, saya zoom sikit. Waktu tu saya ingat lagi projek minta saya uruskan juga invoice dia sebab dia tak sempat. Lepas kita dah bagi, ni nampak ni bukti saya dah bagi invoice tu semua. 2-3 Disember penganjur kata mahu masukkan pada sekitar tarikh ini. Okey, dia dah janji nak masuk sekitar tarikh ini 2-3 hari dan sebagainya lah. Hari ni atau besok pun ayat yang digunakan setiap kali nak cakap benda-benda macam ni. Hari ni, besok, hari ni, besok, hari ni, besok. Pula bapak kau kata. Okay. Kemudian lepas 10-12 hari, sekitar 12 Disember, kita orang tanyalah kan apa yang terjadi. So dia hanya just balas ada uruskan hal keluarga. Dia pun ada kata ketika mana siapa adalah Kesultanan Brunei sakit ke apa, dia terpaksa uruskan lah apa benda segala. Ini salah satu alasan yang digunakan sahaja. Okay? Jangan percaya sangat Muhammad ni. Saya dah concludekan ini adalah pelanggaran perjanjian kami yang pertama. Okay? Sebab dah bayar lewat. Sebab dia kata nak bayar pada 1 Disember tu ataupun seangkatan dengannya, sama ada esok tu berdosa, tak jadi. Tu sekali dah langgar, tu dosa dia. Okey. Pelanggaran perjanjian pembayaran kali kedua, menerusi funder bernama Fahmi Ali. Yang ini dia gunakan orang tengah yang bernama Fahmi Ali menerusi email. Okey. Pada 19 Disember, penganjur kata ada pertingkahan bersama funder projek. Okey, barulah kami tahu rupa-rupanya duit bukan datang daripada dia tetapi daripada this so called funder projek. Tapi sebenarnya funder projek ni saya rasa menipu je. Sebenarnya tak pernah ada pun. Sebenarnya funder projek tu adalah diri dia sendiri. Tak apa, kita go through dulu rentetan peristiwa. Assalamualaikum. Okey, tunggu email dari funder ada pertingkahan. Sekarang dah tak dengan partner saya. Saya minta funder untuk buat bayaran 6 bulan awal. Dan dia get back balik lah pada 22 Disember 2020. Penganjur forward kan text message WhatsApp daripada funder mengatakan duit akan dimasukkan dalam akaun masing-masing. Okey. Inilah dia punya penulisan dia. Dia nak bayar separuh-separuh. Maksudnya sepatutnya dia nak bayar 6 bulan tapi dia akan bayar 3 bulan, kemudian 3 bulan. Kemudian kami dapatlah satu email. Ini nama dia email Fahmi Ali fahmiali.management. Yang ini pun saya rasa dia yang sendiri yang tulis, bukan Fahmi Ali ni. Fahmi Ali ni adalah Albi sebenarnya. Sebab saya dapati cara penulisan lebih kurang sama. Dari segi sizing font dia kan, kalau kita tengok dari segi penulisan Albi ni dia agak teratur sikit. So saya syak tu adalah dia sebenarnya, bukan orang lain. Selang lebih kurang seminggu 2 minggu masih lagi tak dapat jawapan. So dekat sini dah langgar janji kali kedua guys. Kali kedua ni sebenarnya dah kira dah tak boleh lah. Tapi dia langgar dah 7 kali. Okay, perjanjian kali ketiga yang gagal. Kali ketiga gagal masuk menerusi Brunei. Ini cerita yang memang sangat-sangat pelik. Kami dah start curiga gila-gila babeng lah terhadap dia ni. Pada 3 Januari penganjur kata mahu masukkan duit tetapi perlu dibahagikan kepada trainer-trainer video lain untuk kurangkan kos pengecasan. Tapi yang ini cerita panjang sangat. Basically nak cakap dia ada bagi satu bukti yang dia sedang deal dengan third party accountant. Kalau korang tengok, okay, right, ni third party accountant ni, dia orang bagi kita lah, penganjur bagi kita orang. Third party accountant ni kononnya macam dia sahih lah kan, tengah deal dengan third party kan. Tapi kalau korang tengok siapa je save contact nama dia third party, mesti save nama dia Abeware ke apa, Mak Long accountant ke, third party accountant. Nampak sangat si penganjur ni dia nak highlight kan, aku sedang deal dengan third party accountant tu. Macam tu lah. Esoknya pada 4 Januari kami penganjur sedang push dia untuk pergi ke Maybank Brunei dan dia bagi gambar ni. Maybank Brunei now serving 3002 ni lah. Tapi dan dia bagi juga pengesahan akaun, nombor akaun tu semua. Ni cek dia kalau korang nampak. The problem number one yang kami nampak is that sebenarnya cek ni adalah untuk penghantaran dalam Brunei. Maksudnya Brunei tu Brunei, bukannya Brunei tu Indonesia atau Brunei tu Malaysia. Sebab saya sendiri pun dapat tahu kalau nak transfer luar negara, misal kata daripada Brunei ke Indonesia, kena tambah di beberapa detail lah, macam Swift code ke dan beberapa teknikal yang lain yang saya tak tahu sangat. Yang ni saya dapat tahu daripada Cak Lonjong dengan Bro Anton daripada Indoriat lah. Ini gambar dia, kononnya dia dekat Brunei. Buat apa saya tak sure. Okay? Sebab kami semua YouTuber ni theorize that dia sebenarnya buat loan. Yang mana dia tak mengaku pun waktu tu dia tengah buat loan. Bukan transfer tu memang dia menipu guys. Pada Januari penganjur kata duit sudah diproses, perlu tunggu 24 jam untuk masuk bank Malaysia. Tapi ianya tidak berlaku. Yep, memang betul dalam laporan ni, memang betul. Korang boleh baca sendiri dia punya bukti WhatsApp. Pada 5 Januari penganjur sekali lagi kata duit akan masuk esoknya 6 Januari 2021 pada jam 10 pagi. Namun duit masih lagi tidak masukkan. Dia sendiri yang tulis guys. Esoknya, okey, sepatutnya aku dah janji semalam, tapi sepatutnya esok pula dia kata Malaysia pukul 10 pagi. Tak masuk juga.
memang sial orang ni kata. Okey, last kali saya conclude untuk kali ketiga, penganjur gagal masukkan duit kami kali ketiga. Okey. Kali keempat pula, apa pula alasan dia? Okey, kali keempat gagal bayar, suspected penipuan kerana sepatutnya transaksi perlu ada resit selepas sudah transfer. Yang ini Bro Akmal Azwar daripada Asa Production sendiri yang share kenaan dengan ni, sebab Bro Akmal Azwar ni dia call Maybank Malaysia untuk tanya betul ke ada some transaction yang dibuat pada Maybank Brunei. Pegawai tu cakap sepatutnya kalau ada apa-apa transaction adalah bukti ni macam resit. Rupanya tak ada. Bila kita tanya penganjur diam. Dia cuba cari alasan lain. Ni kalau kau nampak ni. Tiba-tiba dia kata sempat, insya-Allah saya pergi bank terus. Apa ni? Kau nak transfer duit? Transfer je lah. Saya sendiri pernah belajar Jordan. Mak saya transfer duit kepada saya. Tak perlu pun pergi bank. Apa kau ni? Kau dah pergi bank semalam kot? Ni penganjur gagal masukkan duit kau kali keempat. Kali kelima pula. Okey, kali kelima gagal bayar. Penganjur cuba cari alasan kerana sedang sakit atau bingung. Yang ini memang paling pelik dan paling palat sekali lah. Yang nak tumbuk muka dia kan. Kita orang push kan. Pada 6 Januari kami para trainer video gertak penganjur. Penganjur dilihat seolah-olah mencari alasan baru. Kenapa duit tidak lagi dimasukkan atas alasan hendak tenangkan diri dahulu. Itu je alasan bodoh dia. Kau nampak tak macam ini macam budak yang macam dah curi duit kau. Lepas tu bila dah push gila-gila bank, dia nangis. Lepas tu kena pujuk dia lah. Mana duit aku bodoh, mana duit aku bodoh. Ni penganjur Albi Azri, polis ni. Pada 7 Januari, penganjur kata minggu itu akan dapat duit. Memberi tempoh sehingga Ahad 10 Januari. Namun duit masih lagi belum transfer. Tengok. 3 hari kemudian, ada lagi janji yang baru. Brunei, Albi. By this week, semua receive. By this week. Habis janji yang sebelum ni, tinggal macam tu je. Lepas tu dia ada bagi tempoh lah pada hari Ahad sehingga 6 PM. Lebih kurang 10 Januari. Ternyata memang tak dapat lah, obviously. So dah 5 kali kat sini. Penganjur gagal masukkan duit kali kelima guys. Kali kelima. Pelanggaran perjanjian, pembayaran. Kali ke-6 pula. Apa alasan kali ni? Kali ke-6 gagal bayar. Penganjur cuba cari alasan dengan memberitahu urusan Maybank Brunei sebenarnya adalah pinjaman. Okey, 10 Januari setelah trainer video menggertak penganjur dengan mengesyaki penganjur buat pinjaman kewangan ketika berada di Maybank Brunei. Akhirnya penganjur tiba-tiba mengaku bahawanya adalah urusan pinjaman. Dia pergi hantar bukti dia dekat dia pergi Brunei tu semua, dia tak bagi tahu apa benda yang dia buat. Last kali dia bagi tahu itu adalah untuk urusan pinjaman. Nampak tak tiba-tiba je dia boleh tukar apa-apa alasan yang nampaknya munasabah kepada kita orang ni. Assalamualaikum. Ya betul, lebih baik saya jujur, saya buat pinjaman dan dah settle, dah approve, tinggal duit tu je masuk ke dalam akaun saya. Macam benda memang kau bullshit lah cakap. So pada tarikh yang sama penganjur memberi jaminan 10 hingga 13 Januari duit akan masuk. So macam biasa takkan masuknya 10, 11, 12, 13 Januari tak masuk. Sebab tu pada 12 Januari saya beranikan diri untuk buat laporan polis. Korang sendiri boleh nampak ini adalah laporan polis yang saya buat dekat IPD Kajang. Diingatkan Albi ni sebenarnya diingatkan saya macam nipu je kan, nak gertak-gertak dia. Ni apa dia ni? Korang boleh tengok laporan polis. Korang kena scroll ke bawah page yang terakhir sekali. Ini adalah laporan polis yang saya sendiri buat dekat IPD Kajang. Korang boleh tengok semua benda. Okey, laporan polis Cikgu Luan IPD Kajang. Saya sendiri buat pada malam 12 Januari 2021. Ni dia. Korang boleh nampak? Apa yang saya cakap tu semua berdasarkan laporan ini juga. Berdasarkan laporan online ni juga. Okey, 12 Januari. So, untuk kejadian kali ni, 6 kali dah berbohong dengan kita orang. 6 kali guys. 6 kali dah berbohong dengan kita orang. Sebab last kali dia attempt, dia kata dia tengah berurusan lagi dengan orang tengah. Kalau korang tengok, dia bagi satu lagi bukti. Sama juga dengan third party accountant tu, which is ni Transfer Malaysia/Astro. Apa benda? Nampak sangat macam nak nampakkan siapa-siapa yang saya bagi WhatsApp ni kepada Cikgu Luan ke Kadok, saya nak korang tahu yang ini saya tengah deal dengan orang tengah. Boleh bapak kata. Penganjur gagal masukkan duit kepada kami kali ke-6. Okey, kali ke-7, kali yang terakhir. Okey, kali yang ke-7 gagal bayar, penganjur sekali lagi meminta masa 3 hari. Nampak tak pattern dia? Setiap kali dia nak buat janji, dia akan minta lagi 3 hari ke 2 hari ke seminggu tu semua atas alasan yang tak munasabah lah. Okay, 15 Januari, penganjur sekali lagi dapati mencari alasan untuk extend lagi 3 hari. Hari ni, besok atau lusa. Lepas tu saya dah concludekan lah, yang ini memang 100% scam. So, saya dah mengutamakan bersama dengan Bro Kardok, Bro Jack, Anton dan juga Cak Lonjong supaya kita viralkan saja posting ni. Posting yang saya buat dekat Facebook ni, kalau korang tengok. Okay, yang ini, saya buat posting yang lebih kurang macam ni, memang panjang lebar. So, kalau kita buka link ni, okay, panjang gila saya cerita macam mana, dan saya bagikan juga laporan ni kepada you guys, kepada korang boleh tengok tu semua, bla bla bla.
Dan juga Bro Kardok pun dia ada buat video juga dekat sini. Kau boleh tengok video ni dalam link tu, kau boleh tekan je. Sama juga dengan Bro Jeb, sama je, okey. Lepas daripada tu, lepas kami viralkan dia, tiba-tiba dia menggelupur macam anjing. Anjing kepanasan ke apa? Cacing kepanasan, bukan anjing kepanasan. Anjing kepanasan tu dia lah, okey. Kalau kau tengok kat laporan ni, saya ada tulis juga respon penganjur apabila sudah viral 15 Januari, which is semalam. Kelihatan penganjur gelabah dan menggelupur, meminta kami trainer-trainer video untuk privatekan pula posting viral. Tahu pula gelupur. Tolonglah privatekan video, tolonglah saya minta 3 hari, merayulah, tolonglah apa tu semua. Kalau korang nampak dia punya penulisan, dia lebih pada copy paste tau. Ayat dia sama je, sentiasa sama. Copy paste saja ayat dia. Tolonglah berikan saya 3 hari saja. Saya merayu 3 hari saja. Ayat yang very repeatable. Tak ada orang kata apa, penggorengan ayat. Nampak dia sedap. Macam apa benda kau ni. So that's basically it lah. Daripada 7 Oktober sampailah ke tarikh hari ni, which is 16 Januari. Daripada sudut peserta pula, saya pun dapat tahu yang daripada sudut peserta, update tak banyak dikeluarkan pada grup. Bila tanya pada Albi, dia kata macam ada masalah sakit ke apa benda, tak sure. Tapi apa yang saya dapat dalam peserta sendiri, dia kata macam ni, kenapa tak banyak video adalah disebabkan dia tengah bina website. Bila masa kau tengah bina website, bila masa kau cerita kat kami yang kau nak buat website, tak pernah cerita pun dekat kami YouTuber ni, tak pernah langsung, zero. Dia maksudnya dia nak cari alasan lah. Okay. Lepas tu daripada sudut kenalan dia sendiri, which is filmmaker Brunei. Yang ini saya dapat tahu sebab saya pernah pergi Brunei dan saya pernah berbual lah dengan this so called filmmaker Brunei ni sendiri. Saya bagilah laporan-laporan ni semua. Dia kata macam ni lah, dia kenal dia. Waduh, buat hal lagi, let me speak English for this. Last time he had an issue about money and hutangs over here. Bermaksud, yalah, Albi ni dia memang ada masalah hutang yang sangat-sangat severe. Bukan sekadar dengan kami, tetapi mungkin banyak lagi orang-orang yang tengah kejar dia sebenarnya. Kemudian filmmaker Brunei ni dia clarify balik. Bila saya dah bagi laporan ni kepada dia, ini cakap dia, okay, noted, wow, nice read, that is so him. Maksudnya dia recognize lah, ini memang Mamat ni. Memang inilah dia punya perangai yang dia kenal waktu dia buat movie ke apa, tak sure lah. Penipuan dari sudut kenalan penganjur. Kenalan yang kedua, ada juga kenalan yang seterusnya. Okay? Yang ini pula kenalan yang mana? Kenalan yang di Malaysia. Tetapi ketika itu si Albi ni dia nak cuba masuk market Malaysia menerusi servis editing. Apa yang dia kata? Oh, come on, aku punyalah berharap brother ni dah berubah. Sekali dia buat hal lagi, memang betul lah dia orang Brunei ni bro. Sebelum ni dah kena sound dengan ECM. ECM ni adalah Editors Club Malaysia sebab buang harga below market price. So dekat bawah ni korang dapatilah dia punya bukti-bukti ni. Nampak ni? Assalamualaikum, are you looking for freelance? 1,800 untuk drama, commercial, music video, telemovie, short film dan sebagainya. Semua dia pukul sama tu 1,800. Dia nak masuk market Malaysia. Okay? So nak cakap dekat sini, sebenarnya dia dah lama mengintai market Malaysia. Kalau dulu dia just nak ambil peluang dalam segmen service video editing, video shooting tu semua. Tapi sekarang ni segmen YouTube pula, segmen education video pula. Yang mana saya dah buat full laporan, korang boleh baca sendiri lah. Tu korang judge. Itu sajalah kot untuk laporan kali ni. Macam saya cakap, korang nak tengok laporan tersebut, boleh dipersilakan. Saya dah bagi dalam link tu semua. Pertama sekali, saya nak ajak kepada you guys yang dah join program SCC, sila minta Albi, Azri, AJ Khalid ni, DJ Khalid ke apa, sila refund anda punya program. Dan program ini terbukti scam lah. Okay? Yang kedua, saya nak cakap dengan Albi, cara mano, berhentilah buat kerja-kerja scam ni. Bayar duit yang kita orang dah berikan servis kepada anda. Saya dah hantar 8 video. YouTuber lain hantar 4 video. Saya dah ada 8 video dalam tangan saya. Bermaksud bukannya 4,000. You kena bayar 8,000 lah. Saya sendiri pun dah keluarkan duit RM1,000 untuk bayar editor. Nampak tak? Maksudnya kos telah dikeluarkan. Peserta dah bayar. Ada saya tengok dibayar 6 bulan straight. Berapa harga tu straight? Dan saya nak tanya, you sedap lah makan duit haram kan? Makan duit haram bersama dengan isteri, dengan anak you kan? Dipersilakan lah kata. Sebab saya tahu you scam dan you memang tak ada duit pun. Tak ada such thing as funder ke, orang tengah, tak ada. It's all yourself sebenarnya. Ni memang you dah biasa buat kerja-kerja tipu. Saya faham sebab saya juga ada family yang membuat modus operandi yang sama. Sebab you ada masalah hutang. You ada masalah hutang kepada orang ni, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, orang tu. Last kali you tak boleh nak bayar. So you kena buat lebay lah. Masalahnya kat sini you dah scam orang Malaysia, which is international level lah. Kalau you scam orang Brunei, tak apalah sebab itu negara you. Yang berlaku dekat Malaysia, you target orang Malaysia. That's the problem. So sebab tu saya buat laporan full ni supaya nak merosakkan image kau lah. Sebab kau dah merosakkan kehidupan orang lain. Tu je saya cakap. Unless kalau you dah bayar tu semua, okay fine, kita delete video. Tapi masalahnya sebulan lebih dah tak dapat duit, sikit habuk pun takkanlah tiba-tiba sekarang dapat.
Prove me wrong lah. Itu je nak cakap. Okay, kepada sesiapa yang dah subscribe program ASEAN Content Creator ni, saya pun sebenarnya bersalah kepada you guys sebab ramai yang subscribe adalah disebabkan saya. Oleh itu, sila tebus video yang saya dah pernah edit, dan ada juga beberapa video yang saya tak publish lagi untuk channel Cikgu Luan. Korang boleh tebus video tersebut dengan harapan macam yalah, at least boleh melegakan sikit lah apabila you guys dah kena scam ni semua. Korang boleh email kat saya korang punya bukti pembayaran ataupun bukti yang korang berada dalam grup ACC tu. Kemudian korang emailkan kepada saya cikgu.uluan02@gmail.com. Kemudian tunggu saya reply supaya korang boleh dapat link tersebut. Harapnya boleh tebuslah kesalahan saya terhadap semua ni. Sebab saya tak boleh nak nafikan salah saya juga sebab tak oversee this scam ni daripada mula. Agreement tu dah bagus. Saya join sebab agreement tu, sebab dah ada agreement. Tapi salah satu benda yang saya terlepas pandang adalah deposit. Patutnya kalau macam program-program macam ni memang kena ada deposit 50% ke 60%, 70% untuk kita tahulah yang sebenarnya pihak penganjur boleh bayar. Sekarang ni dah jadi, yang kata nasi dah jadi bubur. So saya tolong korang macam tu je lah. Albi, you memang celaka. Saya cakap Albi, you memang celaka. Okay, itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, saya pergi Selatan. Okey, pertama sekali saya nak buat permohonan maaf kepada saudari Nur Atika binti Husain daripada syarikat ataupun tempat kerjanya Awaya Resources Sdn Bhd, kerana saya telah salah lapor dekat video saya sebelum ni, dan juga laporan yang saya dah buat sepanjang 52-56 page yang saya dah buat dekat dalam online ni lah. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu, saya minta maaf sangat-sangat kerana saya tak sengaja, dan ini adalah kecuaian semasa saya sedang buat laporan yang mana saya dah sediakan selama 3 hingga 4 minggu lamanya lah. Okey, untuk video kali ni saya nak buat sedikit update lah berkenaan dengan scammer Brunei. Program kononnya nama dia adalah ASEAN Content Creator ini. Selepas video ini dah diviralkan pada tarikh lebih kurang 15 Januari, kemudian projek pun post video, kemudian Cak Lonjong pun post video, kami terima banyak DM ataupun PM yang menyatakan ada setengah daripada mereka juga pernah terkena scam, sama ada dekat negara Brunei itu sendiri ataupun dekat negara Malaysia. Dan perkara ini saya dah update kepada laporan yang saya dah buat secara online. Korang boleh dapatkan dekat dalam ruangan description. Okey, kalau korang tengok dalam laporan ni, saya nak update kepada you guys. Okey, untuk page yang pertama saya dah tambah beberapa disclaimer. Okey, yang awal ni macam biasa. Cumanya ada satu lagi saya tambah. Sekiranya terdapat salah lapor ataupun nama yang saya letak itu tidak ada kaitan dengan program scam ni, juga boleh kontak saya juga di Cikgu Uluan supaya ialah nama anda dibersihkan. Dan saya tak nak melibatkan anda sebab kes ni dah terlalu berat dan saya tak nak campurkan anda di dalam kes ini. Itu saja. Kalau saya tersalah lapor, sila roja saya. Okey. Dan yang keduanya, saya nak dedahkan juga kepada you guys. Ada beberapa orang yang kena scam dekat Brunei dan juga Malaysia. Ini antara kes dia lah, saya cuba bacakan. Kalau korang tengok dekat laporan yang saya dah buat tu, dekat dalam link tu, korang pergi dekat kolom yang berjudul Penipuan dari Sudut Kenalan Penganjur di Brunei, kenalan nombor 4. Okay. Pada 18 Januari, salah seorang pelakon utama filem AJ Khalid memberitahu payment lakonan tak pernah dibayar. Okay. Ini filem yang saya pernah share sebelum ni dekat dalam video sebelum ni. Filem yang kononnya berjudul Jalan Pasir Putih. Okay. So dalam conversation tu dia kata dari awal penerbitan filem, amount memang tak banyak, lebih kurang nilai yang tertera, tapi dijanjikan artis nak bayar sekian-sekian. Tak masuk akal kan? Kita orang buat tak tahu je. Okay. Kita orang syuting sampai tengah malam, besok sambung sampai berbulan, baju, makeup sendiri tanggung. Saya dari Brunei. Okay, saya itulah kata, sebab saya sendiri pernah join ala-ala movie ini dan saya pernah lah shoot sehingga 1 minggu, 1 minggu setengah lamanya. So bila dengar kisah dia scam pelakon utama dalam movie dia sendiri, saya kata memang sial lah orang macam ni. Tak, memang saya tak boleh nak hide saya punya kemencarutan saya sebab sebulan shoot mengeluarkan duit sendiri dengan harapan dia akan bayar kemudian. Dan filem tu dah keluar 2016, sekarang tahun 2021, dah pun lebih kurang tahun ke-4 ke-5, duit masih lagi tidak dijelaskan amount dia. So memang sial lah orang macam ni. Satu lagi penipuan dari sudut kenalan penganjur, kenalan yang kelima. Yang ini pun baru juga. Pada 18 Januari, Kelana daripada Malaysia memberitahu penganjur ada buat kelas forex namun payment gagal dibuat. Okey, yang ini kisah rupa-rupanya baru saya tahu juga si AJ Khalid ni ataupun Azri, dia pernah join juga program forex. Ya, yang mana dia saya pun tak faham sangat, tapi mari kita baca dia punya salah satu conversation yang dia cakap lah. Assalamualaikum cikgu, pasal scam tu memang AJ Khalid sebelum tu dia pernah scam orang Brunei pasal forex. Dia collect duit kat orang, lepas tu buat pool account, and then account tu MC margin call. First kena gantung kerja pasal orang yang dijanjikan itu untuk pulangkan keuntungan. Dia kerja polis marine. Kerja polis marine pula. Sebelum ni polis biasa, sekarang polis marine. Itu yang saya tak sure. Lepas tu Disember 2019 dia ada buat kelas forex Jelajah Malaysia. Siapa yang nak join kena bagi deposit untuk book seat 200.5 kalau tak silap.
First class di KL tak ada update mana lokasi kelas. Kelas ini forex yang terbabit orang Malaysia, Singapura, Indonesia. Bila minta refund semula, alasan dia sama je macam alasan yang dikata kat video yang cikgu share. Pig ada dalam bank, anak sakit, dia tak sihat, yang naya tenaga pengajar sebab tenaga pengajar tak deal dengan orang-orang yang nak join kelas tu. Tenaga pengajar cuma akan dibayar apa yang ada dalam agreement, tapi 1 sen pun tak dibayar. So satu lagi pendedahan yang pada saya agak barulah untuk saya kan pada 18 Januari ini. So sekarang saya tengok dia pun nak cuba penetrate market Singapura juga. So korang yang duduk dekat Singapura, kalau korang dapati 3 nama ni, Azri, AJ Khalid dan juga Albi ke apa, ini adalah scammer yang memang is very well known dekat negara-negara yang saya dah sebutkan tadi lah. Ada lagi sebenarnya, penipuan dari sudut kenalan penganjur. Kenalan yang ke-6 pula. AJ Khalid ni memang kaki tipu besar. Konon director filem, aku dah kejar dia di mana-mana. Banyak orang Brunei dah tipu ni. Banyak customer wedding yang belum bagi gambar kahwin. Banyak bayar direct dia full, tapi yang datang gambar orang lain. Bayaran dah penuh, pelanggan dah anak ke-3 ke-5 sekarang. Another scam yang pun saya baru tahu juga, dia ada buat satu scam untuk servis wedding guys. Itu pun korang kena hati-hati jugalah. So kalau korang ada kes yang macam ini, sila lampirkan beberapa bukti dan buat laporan polis dan kepilkan bukti tersebut. Cari orang lanat macam ni. Satu lagi kenalan penganjur di Brunei, kenalan yang ke-7 yang saya dapati. Cikgu saya pun dah ditipu, banyak kali dah nasihat. Gaji kru yang buat filem di Malaysia pun tak bayar lagi dari 2017. Ini rujuk pada filem yang sama jugalah, Jalan Pasir Putih juga. Tapi filem tu tak jadi sebab duit tak ada. Kru Brunei pun dia tak bayar, duit saya pun dia tak bayar. So nampak tak pattern dia? Dia jenis macam jalan dulu projek ni, duit aku cari kemudian. Kalau duit tu tak ada, no wonder lah sebab projek ni tak jalan. Dia jenis macam tu. Ada jugalah. Lepas tu saya concludekan akhir laporan, ada kenalan saya daripada Brunei, dia PM saya dekat Facebook page saya. Dia kata kalau korang terkena scam yang lebih kurang macam ni, korang boleh buat laporan kepada AMBD Brunei. Yang ini kepada geng-geng Brunei lah yang memang terkena scam daripada dia dekat negara Brunei sendiri. Korang boleh buat email dia info@ambd.government.bn ataupun nombor kontak yang tertera yang korang boleh dapat dekat dalam skrin ni lah. Alright, so itu sajalah kot untuk video terakhir saya follow up untuk kes ini. Moga-moga tak ada lagi saya tersalah lapor ke apa. Tapi saya just nak cakap, saya pernah cakap dekat kenalan-kenalan saya yang samalah, geng YouTuber, Cak Lonjong, Brojab, Kardok tu semua. Sebab saya buat laporan ni dah masuk 4 minggu lamanya. Dan saya jujur cakap, setiap kali saya buat laporan ni, saya punya perasaan anxiety naik secara mendadak. Perasaan marah naik, perasaan sedih tu naik. Dan saya tak dapat nak kawal perasaan emosi tu. So apabila perkara ini saya dapati dia pun buat kepada orang lain yang menggunakan taktik yang berbeza-beza, negara pun berbeza-beza, lagilah anxiety saya naik secara teruk. Sekarang lebih teruk, saya tersalah lapor kepada pihak yang saya tak sepatutnya salah lapor. Saya nak cakap, ini adalah kes yang sangat-sangat teruk. Dan Albi, this time you are going into personal things lah with me secara direct. Saya bukan lagi nak tuntut kepada anda duit. Saya nak tuntut kepada si Albi bodoh ni kesihatan mental saya. Jelas saya pun tahu yang si Albi ni pernah anak dia pernah meninggal dan sebagainya. Tapi I don't give a shit about that, man. Kenapa bila ada benda yang teruk itu berlaku pada diri anda dan anda still lagi tak dapat nak belajar daripada kesilapan? Kenapa? Yalah, kehidupan awak dah rosak sebab anak awak tu meninggal dan sebagainya. Tapi sekarang ni awak nak rosakkan orang sekeliling awak pula. Awak fikirlah. So lepas ni kalau ada modus operandi bawah kau buatlah lagi satu alias Albi ke Albu Bulba ke apa. Saya nak pastikan laporan ini menjadi salah satu bukti yang AJ Khalid Azri ini adalah scammer dekat negara Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia. This is a serious matter. Dan kepada you guys yang masih lagi tak puas hati kepada AJ Khalid dan sebagainya, saya ajak you guys untuk masing-masing buat laporan polis. Sebab nak mengharapkan diri saya sendiri, saya jujur saya cakap, saya dah tak mampu dah handle segala emosi ni. Dan saya dah bertekad, hari ni adalah video yang terakhir dan saya dah takkan dah baca laporan ini sebab saya banyak lagi komitmen yang saya kena buat sebagai seorang suami dan juga seorang YouTuber lah. So itu saja daripada saya. Jangan lupa kalau nak baca laporan ini, korang boleh tengok dalam ruangan description. Pada tarikh hari ini 19 Januari, ini adalah laporan terakhir yang saya buat. Dan moga laporan ini berkekalan supaya sekiranya ada scam yang lebih kurang sama dengan Brunei punya kes ni, korang boleh tengok balik apa yang saya laporkan. Pattern dia lebih kurang sama, guys. Scammer ni lebih kurang sama je dia punya modus operandi dia. So itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, Sapu Reggae, saya Tan.